Ihsan, Kampung Senaran Baru. Yang dihormati Tuan Timbalan Pengerusi Surau, yang dihormati Barisan AJK Surau, yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung pembacaan kitab Idaman Penuntut pada menguraikan yang kusut ilmu fikih oleh Al-Haji Abdul Ghani bin Al-Haji Yahya penggal yang pertama. Yang kita rumi yang senang itu masih on the way lagi belum dapat lagi yang soal 84 tu. Baik, kita sambung dulu ke surat 87. Masih lagi pada bab syarat sah mengikut imam. Yang kelima, makmum jangan bertelingkah dengan imam tentang mengerjakan sunat-sunat. Bertelingkah tu bukan bergaduh. Tengah-tengah sembahyang bergaduh. Wah, itu batal lah. Telingkah maksudnya tak sama perbuatannya. Telingkah kat sini maksudnya tak sama perbuatan. Imam buat lain, makmum buat lain. Bergaduh. Baik. Makmum jangan bertelingkah tak bersamaan dengan imam tentang mengerjakan sunat-sunat yang huduh pada pandangan. Jika berlaku pertelingkahannya, kalau berlaku ketaksamaannya tu huduh pada pandangan, tak cantik lah pergerakannya tu. Ibarat kalau kawat kaki tu kena bumping lah, pumping. Dulu ingat masa kecil bumping, rupanya pumping. Pasal dengan pump tu kan. Bumping, bumping. Dulu masa budak tu, bumping. Dah besar, bukan bumping lah, pumping. Lain. Macam sama punya, salah punya. Baik. Jadi kalau kawat, dulu saya di BSM kawatnya macam askar sikit. Kalau polis lain. Kalau BSM ni kalau askar mula kiri dulu. Kalau polis banyak kanan dulu. Lain-lain lah, kedai remaja sekolah lain, bomba lain. Baik. Jadi kalau kawat tu pun tak boleh tak sama, mesti sama. Angkat tangan mesti sama, angkat kaki mesti sama, pusing kepala mesti sama, semua mesti sama. Jadi apatah lagi sembahyang berjemaah. Tapi sembahyang jemaah jangan sama dengan imam. Maksudnya tunggu imam habis. Ni ustaz kata sembahyang jemaah macam kawat. Dah dia serentak dengan imam. Bukan. Imam tu ibarat komando, cuma dia tak cakap je. Rukuk, tak ada lah. Baris, rukuk, tak ada lah. Macam tu kan. Maknanya imam dah habis. Kalau nak ibaratkan kawat boleh juga. Komander tu habis sebut arahan baru buat. Mula-mula apa? Masuk baris, baru gerak. Masuk kan. Kanan terus, baru gerak. Penang, baru gerak. Hafal semua tu yang komando-komando apa, koman-komannya tu, arahan-arahannya tu hafal semua tu. Pusing kanan, pusing kiri, pusing belakang. Orang budak dia tak pandai, dia confuse yang pusing belakang, pusing depan. Kalau confuse jangan fikir yang depannya. Dia kalau dah daripada depan, dia kena anggap depan ni depan dia sampai bila-bila. Sampai keluar baris lah. Belakang itu belakang dia, kanan kiri. Baik. Sekarang baris akan menghadap kanan pusing kanan, kira tu. Baris akan menghadap ke depan kat sini, ke kiri pusing. Kiri pusing. Yang penting ayat yang terakhir tu. Ni bukan nak ajar kawan. Maknanya nak cerita ada orang confuse tak confuse masing-masing punya bahagian lah. Baik. Jadi sembahyang berjemaah macam tu. Habis imam buat baru makmum buat. Bukan habis sembahyang baru kita sembahyang, tidak. Berpindah rukun. Contoh imam dah habis baca Fatihah, yang mula-mula sekali takbiratul ihram lah. Imam nak Allahu akbar, baru kita takbiratul ihram. Jangan serentak. Ada yang tak serentak tapi tangan dia dah ready dah macam ni. Imam maksudi dia dah gini. Ini dah bukan berdiri tegak. Dan berdiri tegak tu rukun. Dia tak berdiri tegak, tangan bawah. Jadi tangan bawah kat sisi diam kan. Imam nak Allahu akbar, barulah kita Allahu akbar. Itu satu takbiratul ihram. Kemudian Fatihah, imam dah habis Fatihah, wala dhalin. Ya imam
bernafas dulu. Yang waladhdallin lah kena amin sampah lah. Imam tinggal biasa budak. Tapi kalau tak dibetulkan sampai bapak budak sampai atuk budak berlaku kan. Jadi imam bernafas waladhdallin. Tak adalah bunyi, itu contoh lah. Baru sama-sama amin. Itu sentak, itu disuruh sentak. Amin. Kita dengan imam, makmum dengan imam disuruh serentak lah. Itu tempat yang disuruh serentak. Kemudian barulah kita baca Fatihah. Dan seterusnya lah. Kalau imam dah siap rukuk, baru kita rukuk. Baik. Jadi tentang masalah perkara-perkara sunat ni pula, seperti sujud tilawah. Sujud tilawah, contoh imam baca surah Sajdah, contoh sampai la yastakbirun ayat tu, itu tempat untuk sujud tilawah. Tengah sembahyang ni, yang mana wajib atas makmum mengikut imam bersujud. Jadi makmum wajib ikut imam sujud atau meninggalkan sujud. Imam tak nak sujud pun makmum wajib ikut, jangan sujud. Walaupun kita tahu itu ayat sujud tilawah, tapi imam tak nak sujud, kita wajib ikut yang itu. Kalau kita sujud juga, jika tidak diikut, batal sembahyang ni. Maknanya kalau imam buat, kita tak ikut, batal. Kalau imam tak buat, kita mana-mana buat pun batal juga. Tentang sujud tilawah. Adapun sujud sahwi, wajib atas makmum mengikut tentang buat, tidak wajib tentang meninggalkan. Kena faham ayat itu. Sujud sahwi ni sujud lupa. Lupa apa? Lupa bilangan rakaat ke, lupa rukun. Jadi imamnya akhir tu sebelum lepas tahiyat akhir, sebelum beri salam, imam pun sujud sahwi. Jadi wajib atas makmum mengikut tentang buat. Kalau imam buat, makmum wajib ikut sujud sahwi. Tidak wajib tentang meninggalkan. Kalau imam tak buat sujud sahwi, dia ada tertinggal tu rukun ke apa kan, tapi dah betulkan lah. Contohlah senang, kunut subuh kan, imam tak baca kunut. Jadi kalau imam sujud sahwi, makmum wajib ikut. Tapi kalau imam tak sujud sahwi, makmum boleh sujud sahwi. Itu makna dia. Kerana makmum boleh dan sunat sujud sahwi selepas salam imamnya, lepas imam beri salam lah. Dia waktunya kan selepas tahiyat akhir dan sebelum beri salam tu. Jadi lepas tahiyat akhir, imam terus beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum kata, kita baca kunut ni. Sunut sujud sahwi, aku pun sujud. Boleh. Boleh. Tak payah cakap lah, diam-diam terus sujud. Dan seperti tasyahud awal, lain pula. Tasyahud awal, tahiyat awal lain pula, iaitu wajib mengikut tentang meninggalkan, tidak tentang mengerjakan. Mana Ustaz? Ini imam sembahyang zuhur, imam tidak meninggalkan, maknanya imam tak buat tahiyat awal, maka makmum wajib tak buat tahiyat awal. Tidak tentang mengerjakan. Imam tahiyat awal, makmum tak tahiyat awal pun boleh. Dia kata situ makmum boleh bangun terus menunggu dalam qiyam, tapi pahala tak sempurnalah. Dan biasanya tak diorang buat. Satu sebab tak tahulah benda tu boleh. Yang kedua, apa tak masal-masal kan. Dapat pahala pun apa nak kurangkan pahala kan. Tapi saya nak mengamalkan ilmu yang saya dah belajar Ustaz. Boleh. Boleh, tapi ini bukan tempatnya kan. Baik. Itu yang ketiga. Tetapi membaca kunut tidak wajib muafakat. Yang ini boleh bertelingkah. Telingkah sekali lagi bukan bergaduh. Kunut tu bertelingkah maksudnya tak sama. Kerana tidak bodoh pada pandangan dalam pertelingkahannya, kata ulama lah benda ni. Sekiranya imam membaca kunut, makmum boleh tinggalkan terus sujud dengan sengaja. Boleh. Dia mendahului imam satu rukun. Yang tak boleh itu dua rukun. Kunut bukan rukun, sunat.
Imam ni apa nama ni, kunut ni sembahyang subuh contoh kan. Allahumma hdina fi man hadait, bukan amin. Allahu akbar, makmumnya sujud. Makmumnya sujud. Boleh batal. Tapi kena tunggulah masa sujud tu. Imamnya nampak ada makmum sujud, habis kunut biasa, sambung kunut apa nama ni senang umat. Padan kau sujud lama kat situ, kau tak nak ikut. Sebab tu kunut kan. Tak adalah contoh. Baik, jadi makmum kalau nak sujud terus boleh, tapi kena tunggulah. Jangan bangun. Bangun dah 2 rukun, batal sembahyang. Dan jika sekiranya imam meninggalkan, tak buat kunut, sunat makmum membuatnya. Boleh pula makmum buat. Tapi ada syarat tu. Jika sempat kejar imam dalam sujud yang pertama atau dalam duduk antara 2 sujud. Dan tidak harus, yang ini haram, ia membuatnya boleh jadi batal jika tak sempat kejar melainkan pada sujud yang kedua. Sebab kunut tu sunat. Kalau macam baca Fatihah tu kan rukun wajib. Boleh sampai 3 rukun panjang tu. Baik. Jadi kalau yang boleh dua-dua tak ikut ni kunut. Imam buat, dia tak buat. Imam tak buat, dia pergi buat. Itu buat kunut saja. Jadi ada 4 perkara. Tak faham lah, asal tak ingat. Dah senang kau ikut je imam kan, senang. Ikut je imam. Imam buat, makmum buat, sah sembahyang. Imam tak buat, awak pun tak buat, sah juga sembahyang. Kalau salah ingat, kira tak ingatlah, tersalah, bercelaru, yang boleh dikatakan tak boleh, yang tak boleh dikatakan boleh, kan batal sembahyang. Ada ikut je apa imam buat. Kecuali yang lupa rakaat lah. Yang lupa rakaat, kalau imamnya lupa rakaat, kita memang yakin baru 3 sembahyang zuhur contoh kan. Baru 3 rakaat, imam dah beri salam rakaat ketiga. Lepas imam beri salam, kita bangunlah, bangkit. Tambah 1 rakaat. Baik. Itu kalau imam kurang. Kalau imam terlebih, kalau imam terlebih, dia dah makmum dah yakin 4 dah ni. Memang dah aku buat kira-kira kedai memang 4 dah habis dah. Memang aku ada 4 kedai, setiap rakaat 1 kedai aku buat kira-kira dia punya akaun dia tu kan dah balance dah. Tiba-tiba imam masuk rakaat kelima. Setakat ni aku dah kira 4 kedai, aku tak ada 5 kedai. Jadi imam tersalah ni, memang confirm dia kata. Kalau bab tu, masa rakaat keempat tu dia duduk tahiyat akhir, tunggu imam. Tunggu imam. Itu kalau tak nak keluar daripada sembahyang jemaah. Kalau nak keluar dari sembahyang jemaah, apa nama ni lah, mufarakah lah. Baik. Jadi kalau tak ingat keempat-empat perkara tadi itu, sujud tilawah, sujud sahwi, kunut, dan juga apa lagi satu, tasyahud awal, dah ikut aja imam. Senang. Baik. Yang keenam, makmum jangan berada depan daripada garisan imam. Jika berdiri dikira dari tumit. Maksudnya tumit makmum jangan lepas ke hadapan daripada tumit imam. Dan dikira dari papan punggung pada sembahyang duduk. Kalau sembahyang duduk, tak kira lah sembahyang duduk kat lantai atau sembahyang duduk dekat kerusi. Papan punggungnya tu makna punggung lah. Jangan makmum punya punggung jangan ke depan daripada imam. Dan dikira dari rusuknya, iaitu bahu, pada yang sembahyang berbaring. Berbaring mengiring ni. Berbaring mengiring. Makna berbaring mengiring di sebelah kanan. Maknanya macam ni. Ni berdiri kan. Maknanya kalau baring ni dekat lantai lah. Kun-kun kat lantai macam ni. Jadi makmum kat belakang lah, makmum kat depan. Rusuknya tu kan. Jadi kalau dah rusuk semua sekali lah. Baik. Dan dikira dari kepala pada yang sembahyang terlentang. Imam terlentang, makmum pun terlentang. Ini kampung mana tak tahu. Yang
dah tak mampu nak berdiri ni, sembahyang terlentang ni pun berjemaah, nak lepaskan fardu kifayah. Yang sihat boleh berdiri, tak nak lepaskan. Sampai terlentang-terlentang ni sembahyang jemaah. Ya imam, ya makmum. Imam sembahyang terlentang macam mana? Nanti saya tunjuk tuan ya. Sembahyang terlentang tu kaki ngadap kiblat. Letak satu bantal dia bantal bersih lah, dengan bantal apa nama ni, ada apa nama tu, elevasi, apa tu Malaysia, apa tu dunia semua ada. Ini bantal yang bersih, sembahyang kan, bersih, apa, suci pada pakaian, tempat tinggal, tempat sembahyang dan juga badan. Ini kuliah Ustaz Bari. Baik, sembahyang macam ni. Bantal. Tak ada bantal tu Ustaz. Kalau tak ada bantal tak apa. Macam mana kan? Kenapa baring macam ni? Kan kaki anak kita tak baik Ustaz. Setakat baring ni tutup mata sekali. Jangan tertidur. Tapak kaki anak kita Ustaz tak baik. Ini cara sembahyang yang disuruh ulama. Sebab macam kenapa yang macam ni, yang nak menghadap kiblat bukan tapak kaki, dada dan muka tu, sebab kena ada bantal. Wajib ada bantal. Pasal aku baring kan, muka tu lantang dan ada atas bantal. Kalau buat macam Ustaz pakai tangan tak boleh, kena pakai bantal. Nak gerakkan tu semua, tangan boleh gerak lah. Jadi makmum kepala ni belakang sikit, sebelah kan, belakang kanan. Kakinya panjang Ustaz, lebih panjang dari imam, tak apa, yang kira kepala dan belakang tak apa. Imam ni pendek sikit, ni dah kan, lama sangat bagi ni. Seronok bagi pula ceramah hari ni. Kami nak tunjuk macam mana. Baik. Kalau depan Kaabah sembahyang baring tak mampu berdiri, macam tu lah. Ustaz, Kaabah Ustaz, habis kita sembahyang ni ngadap mana? Kalau sembahyang depan Kaabah, memang dia tak mampu nak sembahyang berdiri, duduk, memang kena sembahyang baring. Nak terlentang pun tak boleh. Nak terlentang tak boleh, nak mengiring pun tak boleh. Sembahyang baring macam tu, memang tapak kaki dengan kiblat. Tak baik Ustaz. Tak, memang disuruh macam tu. Sebab yang nak digadap bukan tapak kaki, dada dengan muka. Baik. Kalau sembahyang pun boleh menghadap kiblat itu, apatah lagi tidur. Dalam kitab Syiarus Salikin dan dalam kitab Marakil Ubudiyah, dan dalam kitab Ihya Ulumuddin, 3 kitab tu, kitab tasawuf, memang cara tidur, salah satu cara tidur Rasulullah SAW, tidur terentang, kaki menghadap kiblat. Itu sembahyang tadi menghadap kiblat. Tidur ada keterangannya. Kalau setakat duduk kaki menghadap kiblat, ditepis, kau ngajuk kiblat kaki. Sembahyang Jumaat biasa kan, duduk lagi, duduk baring. Di Jumaat orang tua kadang, bapak tua saya pun dah tua kan, umur 60 lebih. Tak boleh lama sangat. Apa nama ni? Duduk sila, tukar. Kan apa nak tukar lagi begini. Dah apa segala jenis duduk tak boleh. Selunjuk. Kawan sebab tak baik, keplak dulu kan. Tak faham. Kiblat tak boleh, tapak kaki kau ngajuk kan. Tak adalah, itu contoh. Dia tak, bapak tu saya tak kena. Kalau kena macam tu, dia balas balik tu. Bukan kaki kena kiblat, kaki kena muka kau tu kan. Baik. Jadi biasa yang kena macam tu budak lah. Tentang dia orang tua kan, budak takut lah. Rupanya salah. Budak yang belajar, pakcik, boleh pakcik sembahyang juga, sembahyang baring macam mana terlentang pakcik? Gaduh pula dengan tak boleh. Boleh. Kadang Melayu ni ditegur orang muda setahun aja pun dah tak boleh. Apatah lagi pangkat anak-anak, pangkat cucu. Lagi dah pantang datuk nenek. Terus kita Piramli tu kan, memang pantang keluarga aku kahwin dengan ahli muzik tu kan. Rupanya pantang datuk nenek tu memang ada dalam masyarakat Melayu. Salah
Salah satunya itulah pantang ditegur. Orang muda setahun, bukan muda setahun, yang tua negur dia pun tak boleh, lagi yang muda. Kena buang tuan, buang ego. Kalau benda tu benar disampaikan walaupun orang yang lebih muda daripada kita, wajiblah kita terima, buang ego. Ataupun daripada isteri kan, awak mana tahu apa-apa, marah bini, kesian bini, ya tak? Bini cakap lembut-lembut cuba baikkan. Marah. Kadang bukan suami yang marah, bini yang marah. Bukan tuan-tuan lah, bukan tempat ni, tempat lain. Benda ni semua kisah benar tuan-tuan, bukan saya reka cerita. Bini marah suami, ya tak? Bukan marah sikit-sikit, bukan marah-marah sayang, memang marah betul. Marah betul-betul benci. Ada. Baik, kena buang, tu semua kena buang. Selagi mana apa yang disampaikan tu betul, kena buang ego, terima. Saya pun mula-mula dulu tak boleh tegur bini. Bini saya tak boleh tegur saya. Bini saya tak boleh tegur saya, bukan masa dah kahwin. Masa belum kahwin, mula-mula kenal tu pun dah kena marah. Masa tu bab apa nama ni? Bab takdir. Tapi saya masa perkenalan, kalau nak jumpa tu saya datang rumah dia, mak bapak dia semua ada. Jadi bergaduh depan mak bapak dia. Nasib lah, bab tauhid aku tak ada kompromi juga kan. Masa tu masih garang lagi kan. Pasal saya belajar guru saya garang. Garang mana keras lah, tegas. Ya tak? Jadi muridnya pun ikut lah. Kena kenal dengan bakal bini, entah macam mana cerita tak tahulah, boleh keluar bab apa takdir tu kan. Bini saya dulu kata, mak saya berfahaman bahawasanya takdir ni boleh berubah. Biasalah orang apa awam kan, tak ada berubah. Saya dah belajar kitab apa semua, takdir tak berubah. Apa lagi lah bergaduh, tak meja depan mak bapak dia tu, berani betul. Tapi dapat juga kahwin, alhamdulillah. Ya tak? Untuk orang lain tu dah kena marah. Tak jadi cancel terus, ya tak? Baik. Apa ceritanya tadi? Jauh sangat ni tadi. Patah balik sini saya pun dah lupa apa ceritanya tadi semain duduk tadi semain duduk, semain baring. Jadi baring dan sembahyang boleh, tidur pun ada keterangan kitab, ada kiblat. Apatah lagi duduk, tak ada masalah. Yang penting kita tak ada niat nak menghina. Kalau ada niat nak menghina, bukan kata tapak kaki ngadap kiblat. Tapak kaki tak ngadap kiblat pun, kalau niat nak menghina, boleh jatuh kafir murtad. Alhamdulillah. Hati-hati. Antara sebab orang yang melawan ataupun tak setuju dengan tidur kepala sana kaki sana, macam saya tunjuk tadi sembahyang, itu sembahyang, tidur pun begitu. Ada ramai, bukan satu dua yang tak setuju macam tu. Masuk kat sekolah saya pun lepas main zuhur, budak-budak darjah 1 sampai darjah 6, sekolah rendah lah, dibenarkan tidur kat surau. Jadi macam mana cara tidurnya tu? Ustaz-ustaznya suruh pusing ada belakang sebelum. Dah. Jadi tidur macam ni. Dua lagi. Itu yang disuruh. Boleh? Ustaz-ustaznya tu lah. Jadi saya ni guru sekolah menengah, takut masuk campur pula urusan cikgu sekolah rendah kan. Tapi dalam hati salah ni. Alasannya banyak. Itu kalau orang awam lah, guru-guru yang mungkin ilmunya tak sampai. Saya tak berani lah cakap dia tu ilmunya rendah. Dia pun belajar Arab, belajar agama pun tinggi juga. Cuma bab itu mungkin dia terlepas pandang. Yang disuruh tapak kaki menghadap kiblat, tinggikan kepala, supaya muka dan dada tu menghadap kiblat. Baik. Dan ada juga golongan jemaah yang mengaku mendakwahkan agama Islam, sunnah Rasulullah, tetapi pada bab tidur mereka mengatakan sama macam ustaz tadi, kepala yang menghadap kiblat. Alasannya apa?
Kalau kaki menghadap kiblat tu bukan tapak kaki je menghadap kiblat, kemaluan kita pun menghadap kiblat. Alasannya tak munasabah. Ya? Kalau alasan yang macam tu yang awak katakan, kalau awak tengah duduk antara dua sujud, duduk tahiyat akhir, tu kemaluan awak menghadap mana? Kalau sembahyang gini, contoh tadi baring ni, takkan nak sembahyang macam tu. Dia tak ada kiblat. Tak maaf tuan-tuan. Lepas tunjuk supaya tak menghadap kiblat, takkan sembahyang macam tu. Nak tidur macam tu pula. Tak munasabah. Jadi alasan-alasan tu tak munasabah. Malah yang dalam kitab tu tak nak diikut, yang tak merepek mengaban tu yang diikut. Golongan ni hati-hati. Sebab mereka mengaku mendakwahkan keislaman dan mengaku menyebarkan sunnah-sunnah Rasulullah, sedangkan bab tidur ni mereka berbohong atas nama Rasulullah. Walaupun ahlas bab tidur pun takkan nak besar-besarkan. Benda tu memang kecil, tapi yang jadi besar sebab dia kata Rasulullah tidur macam tu. Ya Allah, cinta Rasul, kasih Rasul, rindu Rasul, konon-kononnya, tapi kenapa berbohong atas nama Rasul? Yang pertama, ilmu. Kalau kita nakkan keagamaan tapi tak belajar, tak menuntut ilmu, boleh jadi kita menyampaikan yang salah dan menegah yang benar. Balik. Asalnya kita nak menyuruh kebaikan, nak mencegah kemungkaran. Baik. Tuan-tuan belajar ni ataupun ulang kaji ni, ini salah satu cara ataupun salah satu step pertama untuk menyebarkan agama Islam. Tanpa ilmu macam mana kita nak sebarkan agama Islam? Baik, itu satu bab tidur. Cukuplah. Maknanya satu perkara kesilapan daripada saya lahir tahun 85 sampai sekarang ni. Bukan saya daripada lahir lah. Daripada saya mula-mula menceburkan diri, saya pun masuk juga dalam jemaah tu sebenarnya. Jemaah yang menyebarkan tidur kepala sana, kaki sana tu. Tapi bila dah belajar kitab, saya dah belajar 4 tuan-tuan, menyertai jemaah tersebut. Belajar 4 dekat Hakim Perdana. Ingat lagi dengan arwah Ahmad bin Ali, Pak Jalil panggil, Ahmad bin Ali. Sampailah tingkatan 5 saya ikut. Masa tingkatan 1, masa dah jam 4, 5, 6 saya nak ikut ikut dakwah keluar 3 hari, tak dibenarkan. Pasal apa? Belum cukup umur, belum sampai tahapnya, syaratnya. Tingkatan 1, 2, 3 itu pun dibenarkan keluar 1 hari je. Tak boleh 3 hari. Tingkatan 4, 5 tu baru dapat 2 hari lah, pasal cuti sekolah kan, Sabtu Ahad 2 hari kan. Kalau kena cuti sekolah panjang sikit baru dapat 3 hari. Tingkatan 4 dapat keluar 40 hari 1 kali. Tingkatan 5 dapat keluar 1 kali setengah. Kenapa setengah tu Ustaz? Dapat 20 hari je. Lepas keluar 40 hari tu balik dekat markas Sri Petaling, markas Malaysia, kat Masjid Sri Petaling, dekat dengan stadium Bukit Jalil. Kalau nak pergi markas Sri Petaling tu memang lalulah stadium Bukit Jalil. Baik, jadi balik dari 40 hari, kumpul dekat situ. Bila kumpul dekat situ, diberi semangat. Kalau tuan-tuan rasa iman masih belum tambah, keluar lagi. Saya muda lagi kan. Allah, semangat, Jos dipanggil. Keluar lagi, duit dah tak cukup, keluar lagi. Tak fikir waras sangat, bukan tak waras lah, tak logik. Kau nak keluar juga, duit kau dah tak cukup. Dah lah, nanti kumpul duit dulu, kerja kan. Keluar lagi. Dah sampai hari ke-20, tak cukup duit, dah balik. Tak sampai 40. Sebenarnya bukan itu je. Satu, duit tak cukup. Kedua, arwah bapak saya duduk lagi masa tu, marah. Orang lain sebenarnya ambil keputusan SPM, kau tak ambil. Ya Allah, punya semangat disambung keluar 40 hari tu. Patutnya dah balik. Bapak saya okey lah, 40 hari okey lah, kan? Tak balik. Dah 40 hari, tak balik. Punya tambah lagi.
Bila dah keluar pesan SPM, kawan-kawan dah ambil, saya tak ambil, itu yang marah. Dia gegarnya rumah arwah Pak Jalil tu. Apalagi lah Pak Jalil pun minta tolong arwah Pak Engku, dah meninggal semua tu kan. Arwah Pak Engku naik van dia tu kan, van dia tu. Masa tu saya keluar kat mana? Berserah antara Pahang dengan Terengganu. Berserah jauh tu. Naik van dia tu, van arwah Pak Engku tu, sampai juga berdua je dia naik. Datang-datang macam seolah-olah macam kena piat telinga lah di sepanjang jalan daripada Berserah sampai ke Johor Bahru tu. Kena ceramah lah, kita ni nak dakwah nak lama, bukan sekejap. Kalau dah tak ada duit tu jangan dengan dia nak keluar 40 hari lagi. Kena bahan je lah, kena ceramah tu kan. Sampai rumah ambil visa SPM kan. Baik, nanti cerita panjang, beloknya tu panjang juga tu. Baik. Jadi mana ni tadi? Jadi bila dah macam tu tingkatan 6 barulah saya mula. Sebenarnya tingkatan 5 tu dah mula belajar kitab dekat surau masjid dengan guru saya lah. Dia ni guru besar surau agama, dan dia sebelum tu pernah belajar dekat universiti dekat Indonesia sekejap, college. Dan yang paling banyak dia belajar dengan bapa saudara dia dekat Ribat Muar. Bukan belajar kat Ribat, bapa saudara dia tu ngajar dekat Ribat, dekat Muar. Ribat ni macam madrasah lah. Itu yang dia banyak baca kitab Arab dan sebagainya. Dan dia pun pandai baca kitab Arab, masuk sekolah Arab. Jadi dia jadi idola saya lah. Saya pun nak masuk sekolah Arab. Tapi masa tu dah tingkatan 6 baru nak sekolah Arab. Simpan. Tingkatan 6 ambil akademik. Pengajian am tu wajib lah. Ekonomi, sejarah, satu lagi apa? Bukan. Pengajian am wajib. BM, bahasa Melayu. Ekonomi, bahasa Melayu, sejarah. 4 subjek tu. Jadi lepas tingkatan 6 berjaya masuk sekolah Arab, alhamdulillah, Quran Wadid. Masuk. Tiba-tiba pula dah dapat 6 bulan periksa pertengahan tahun, belum dapat keputusan periksa ni, dapat panggilan universiti pula. Masa tu saya dah memang nak sekolah Arab je, nak sambung sampai Universiti Azhar semua. Dapat pula panggilan universiti. Masa tu mula-mula UPM panggil, kena bayar sendiri. Masa tu 1,500 je. Tapi masa tu keluarga saya 1,500 tu besar dan tak ada simpanan, pinjam setengah mara pun tak cukup. Dalam hati saya, alhamdulillah, boleh teruskan sekolah Arab. Mak bapak saya berusaha kan, tak dapat, tak cukup lah 1,500 kan. Jadi apa nama, dengan arwah bapak saya kerja guard, dengan mak saya hidup lagi kerja kilang, tak cukup 1,500 tu, tak ada simpanan pun, tak ada, setengah mara pun pinjam tak dapat. Alhamdulillah dah huruf dah diteruskan sekolah Arab. Pun masih sama, belum dapat keputusan periksa. Seminggu lepas tu dapat pula UKM. UKM kata tak payah bayar, masuk je, nanti claim dengan PTPTN. Allah. Menangis daripada Johor Bahru ke Bangi tu, Selangor, menangis, ya Allah, ya Allah. Sebelum tu saya bersinggah rumah guru saya. Cakap, saya tak nak masuk universiti, saya nak sekolah Arab. Tak apalah, adalah hikmahnya tu. Tak apa, belajar ambil apa? Bahasa Melayu, pengajian bahasa Melayu. Tak apa tu, ada kait mengait juga tu dengan apa, kitab-kitab Melayu semua kan. Dah atas nasihat guru pergi jugalah. Tapi kalau dikumpul satu baldi juga, air mata menangis tu kan. Ya Allah, tak apalah, adalah hikmahnya tu kan. Jadi masuk universiti, ambil pengajian bahasa Melayu. Kat universiti, tak apalah, mungkin rezeki aku kat universiti ni kan. Nak ambil bahasa Arab, kan ada pilihan. Kos utama saya pengajian bahasa Melayu, nak ambil bahasa Arab apa kan. Ada banyak pilihan, bahasa Arab, nahwu, bidang agama lah. Boleh ambil, orang kata dipanggil minor lah. Sekali cek waktu tak boleh, waktu clash dengan waktu yang major. Allah, tak ada rezeki belajar dekat UKM yang belajar Arab tu kan. Ada madrasah yang dekat-dekat dengan UKM, tapi dekat-dekat dia tu pun 45 minit perjalanan. Dekat mana? Yayasan Sofa, apa nama tu kan? Pernah pergi tu kan?
Jenderam Hilir. Ya, Jenderam Hilir. Daripada Bangi, UKM Bangi ke Jenderam Hilir 45 minit naik motor. Naik motor. Dapatlah 2-3 hari lepas tu tak larat dah. Larat maknanya tak ada rezeki dekat lah. Kat situ pun tak belajar Arab, dia belajar kitab Melayu. Ustaz Hafiz ingat lagi. Ustaz Hafiz ni ngajar kitab apa lupa dah. Kemudian ada juga kawan saya, dia ni pandai bahasa Arab sikit. Dia pengajian Melayu juga, tapi dia ada belajar Arab dengan satu guru ni. Tapi bila siasat gurunya pula ada sikit ajaran bukan Ahlus Sunnah, ada ajaran Wahabi sikit. Tapi dia ajar Arab je, bukan ajar Tauhid. Cuma saya takutlah masa ajar Arab tu, takut dia masuk bab-bab Wahabi tu kan. Dah tak ada rezeki lagi. Jadi ceritanya belajar sendirilah bahasa Arab tu. Sekarang masih belajar lagi lah. Belajar sendirilah tapi kan. Nak belajar dengan Ustaz Imran masih pula dah cukup kan. Masuk isyak lah. Cerita lain pula ceritanya kan. Tak apalah, pengalaman ya. Azan dulu nanti kita sambung balik sikit. Sambung ya. Tak payah cerita ni kan, panjang cerita ni ya. Baik, jadi dan dikira dari kepala pada yang sembahyang terlentang, tetapi sembahyang di keliling Kaabah, makmum boleh lepas ke hadapan daripada imam, lebih ke depan daripada imam, dekat dengan Kaabah dari pihak yang lain. Kalau sembahyang di Kaabah, makmum boleh lepas ke hadapan. Baik, yang ketujuh, niat mengikut imam, bagaimana telah menyatakan di awal fasal ini. Depan itu dah disebutkan masalah niat. Yang ke-8, bahawa sembahyang imam itu sah dalam iktikad makmum. Itu sebab imam belajar, makmum pun belajar, dua-dua belajar. Maka tidak sah ia mengikut imam, yakni makmum tu mengikut imam, yakni berimamkan orang yang dia fikir sembahyangnya batal. Umpamanya orang mazhab Syafi'i hendak mengikut orang mazhab Hanafi yang sembahyang selepas menyentuh zakarnya. Kalau mazhab Hanafi pegang kemaluan tak batal yang sembahyang. Kalau kita mazhab Syafi'i tak batal juga kalau tak kena tapak tangan. Yang mana yang tapak tangan, kalau kita letak ataupun kita tekapkan dua-dua, yang kena pada kedua-dua tapak tu, itulah tapak tangan. Itu yang sentuh batal. Kalau tepi kena kemaluan tak batal, tapi dah bahayalah sebab dah dekat-dekat tu kan. Apatah lagi kalau belakang, tak batal. Seluruh apa ni? Kepalanya, batangnya lah cerita. Ya. Dengan batang je Benda tu kalau tak sedap buat wuduk. Kalau batalkan wuduk kan. Tak apa, kita ulang kaji balik supaya lebih confirm. Pembatal wuduk 24. Pembatal wuduk pertama keluar sesuatu, kedua tidur, ketiga hilang akal, keempat bersentuh. Ini bersentuh kulit. Kelima, menyentuh kemaluan. Yang kelima, menyentuh kemaluan manusia, iaitu memegang atau tersentuh tak sengaja zakar atau faraj perempuan dengan tapak tangan, termasuklah perut jari. Ini perut jari sama ada kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain. Dah kenapa orang lain punya? Sama ada orang tua atau budak, sama ada yang hidup atau yang sudah mati. Mayat memegang, kenapa? Berani pula tu. Yang dikatakan zakar itu ialah batangnya, bukan tundun tempat tumbuh bulu. Tu maknanya daripada kepala sampai pangkal, batang. Tundun tu pelir lah, tundun tempat tumbuh bulu tu pelir lah, batang dia tumbuh bulu. Demikian juga faraj, iaitu bibir lubangnya, bukan tundun tempat tumbuh bulu. Termasuklah apa yang tumbuh atas bibirnya itu. Bibir lubangnya, bukan yang tempat tumbuh bulu. Itu yang jadi batal. Kalau yang tempat tumbuh bulu pegang tak batal. Macam tu Ustaz. Kalau saya nak amalkan, lepas habis sembahyang betul-betul dia pegang. Bukan semua ilmu wajib diamalkan. Ini untuk pengetahuan. Kalau tersentuh,
Kadang kita kan lepas mandi ambil sembahyang kan. Mandi pula sunat pakai baju basahan. Susah ustaz. Memang bogel lah. Bila bogel tu ambil sembahyang hati-hati. Ambil sembahyang hati-hati. Kan? Nak lap-lap tu, time lap yang tuala tu kan. Anak saya selalu kena. Ambil sembahyang belum? Dah. Habis tu kenapa pegang? Alamak, lupa lah ayah. Dah ambil sembahyang boleh. Dia lupa ke ingat ke batal. Ambil sembahyang. Jangan lupa, jangan lap-lap kena lagi. Yalah. Baik, sambung ya. Yang kesembilan, keadaan atau kedudukan sembahyang imam itu tidak dituntut bagi diulang sekali lagi. Contoh seperti ia sembahyang dengan tayamum kerana sejuk. Dia bertayamum bukan sebab tak ada air, ada air tapi sejuk. Jika demikian adanya tidaklah sah diikut dia. Kalau contoh sembahyang sendiri-sendiri. Yang ke-10, jangan orang yang hendak diikut itu mengikut orang lain, sedang berimamkan orang lain. Sembahyang lambat, maksudnya dia datang lambat ke surau. Dia tengah jadi makmum ni. Ada imam, dia tengah jadi makmum. Ada orang lain pula datang, jadikan yang dia tu imam. Tak boleh. Awak sebelah dia lah. Jadi satu imam, dua makmum. Ini dua imam, satu makmum. Tak boleh. Faham? Maksudnya sekarang ni yang jadi imam tu yang jadi imam tu A, yang B tu menjadi makmum si A. Datang si C, dia tengok A ni tak sah ni, aku sembahyang imamkan si B. Tak boleh, sebab apa? Si B dia masih ingat si A tu sah. Dia kira dia masih jadi makmum. Sebab nanti si A Allahu Akbar rukuk, lepas tu yang makmum ni rukuk, itu tak ada masalah lah, rukuk kan, sama-sama rukuk tiga-tiga kan. Cuma yang si B ni masih ingat yang dia menjadi makmum. Jadi kalau ada C tepuk dia, dia kata aku tak layan kau lah. Pasal apa? Aku masih jadi makmum ni. Baik. Jadi kalau macam tu caranya, sama-sama C ni jadi makmum dengan si B, A tu jadi imam. Bisa. Arena. Banyak berjemaah. Baik. Asalnya kalau masjid atau surau ni, selepas imam sembahyang berjemaah dengan makmum, orang lain yang datang kemudian makruh sembahyang berjemaah, kecuali satu, imam benarkan. Yang kedua, memang tempat orang lalu lalang, contoh macam arena. Jadi itu kalau dah habis berjemaah, kemudian buat lagi jemaah lain, itu yang lain lah. Sekarang yang soalan doktor tadi, pada masa yang sama-sama sana jemaah kan. Kalau setakat yang saya belajar, sahlah sembahyang tu. Pasal apa? Dia bukan sembahyang Jumaat. Kalau sembahyang Jumaat dia lain lah. Tapi tak ada orang sembahyang Jumaat kat RNR setakat ni. Kalau ada viral juga. Jadi maknanya dibenarkan lah, sahlah sembahyangnya tu sah. Sebab kadang-kadang kumpulan si A ni sembahyang berjemaah, si B ni tengok dah nampak tak sah, contohlah. Kan orang yang belajar ni, dia tengok dah tahu dah, dia angguk je lah. Macam mana ni sembahyang kau kan, tu angguk, kadang dia limpah dia kan. Kadang tak buat apa-apa, diam aja. Dah sembahyang buat jemaah sendiri Lagi satu, ikut jamaknya masing-masing. Ada yang ni jemaah A ni mungkin nak jamak takdim, tapi kan pada masa yang sama, ustaz, macam mana satu jemaah takdim, satu jemaah takhir? Mestilah sama jemaah takdim, semua jemaah takdim kan, dia ikut waktu. Jemaah takhir tak, jemaah takhir lah. Takut confuse ke apa. Tapi maknanya soalnya boleh lah, dibenarkan. Walaupun sama sembahyangnya, dibenarkan lah. Sembahyang sendiri-sendiri pun boleh, sembahyang berjemaah, lain-lain jemaah. Ada 10 kumpulan, 10 jemaah je.
Cuma agak mengganggu lah. Yang afdal ia satu imam, semua jadi makmum. Yang afdal begitulah. Jadi yang mana makmum yang nampak imamnya tak sah tu dah semestinya je lah. Yang lagi bagus yang sembahyangnya sah tu ke depan. Tapi ialah macam saya kan, kalau yang datang semua dah apa nama, orang kata lebih senior daripada saya kan, takkan saya mandai-mandai di depan kan. Budak ni muka ada, dia pula ke depan, dah lain pula kan. Kalau lain kan kalau saya ditolak. Jadi kalau kita dah belajar nak jadi imam, pakai songkok lah, pakai kopiah. Biasa pakai songkok, kopiah ni orang tolak ke depan lah. Biar kita ke depan pasal kita dah belajar. Tapi boleh juga kita pilih makmum. Makmum boleh pilih imam. Ingat, imam pun boleh pilih makmum. Tapi bukanlah kita kata awak jangan jadi makmum saya. Awak tahu. Awak tak boleh lah macam tu. Maksudnya tu dalam hati, ya Allah, kalaulah masa tengah sembahyang tu kan, tengah sembahyang rukuk ni, dah rukuk belakang berdehem. Kan berdehem dalam sembahyang kan batal, termasuk dalam berkata-kata dalam sembahyang. Ada makmum berdehem belakang. Jadi dalam hati kita, makmum tu, aku tak jadi imam kau. Boleh. Tak boleh cakap lah dalam hati je. Imam boleh pilih makmum. Pasal apa? Makmum tu membatalkan sembahyang dia kan sendiri. Baik. Sambung, habiskan sikit lagi. Kesembilan, keadaan atau kedudukan sembahyang imam itu tidak dituntut bagi diulang. Tadi ya. Yang ke-10, jangan orang yang hendak diikut itu mengikut orang lain sedang berimam. Ini pun dah tadi ya. Ke-11, jangan keadaan imam itu kurang darjatnya daripada makmum, seperti perempuan imamnya dan khunsa, muskil, ada dua kemaluan, bagaimana telah dinyatakan dahulu. Jadi imam biar lelaki lah. Kalau perempuan, imam kepada perempuan boleh. Ke-12, jangan keadaan imam itu ummiyun, orang yang tak betul membaca Fatihah, sedang yang hendak mengikut itu qari, boleh membaca Fatihah dengan betul, bagaimana dahulu juga. Jadi pemilihan imam ni kalau dalam syuarat, surau atau masjid, kena buang ego lah. Kena buang ego, kena buang umur. Semak bacaan Fatihah. Lagu tu nombor 2. Contoh ada 2 calon. Calon yang pertama, imamnya suara merdu dan lagunya sedap. Suara merdu, lagu sedap. Yang kedua ni bolehlah, taklah berapa merdu, lagu pun ikut lagu sendiri, tak ada taranumnya. Tapi antara dua ni, yang merdu ni tadi, yang pada taranum ni contohnya, tajwidnya ada salah. Perkara membatalkan sembahyang ada dibuat. Yang kedua ni pula, walaupun suaranya bolehlah, lagu pun lagu sendiri je, tapi Fatihahnya tajwid betul, sabdunya tekan betul. Setiap huruf Fatihah tu disebut sifat-sifatnya dengan betul, disempurnakan. Panjang pendeknya. Kemudian perkara batalkan sembahyang, dah belajar, dia tahu, tak ada buat langsung. Senang cerita, tak ada berdehem lah. Banyak tuan-tuan tempat yang saya ngajar masih ada imam yang berdehem. Imam sini tak lah, InsyaAllah. Tempat lain. Kadang saya dah sampai selit-selit tau. Saya ngajar tauhid, ada tempat saya ngajar tauhid. Dalam tauhid tu kadang saya selit juga bab fikih. Berdehem membatalkan, contoh berdehem membatalkan sembahyang. Gitu je lah, sab sekali jalan kan. Isyak dia berdehem, macam sengaja je nak lawan tu, sabar je lah. Ya tak? Jadi ustaz ni memang kena sabar, ya tak? Rasulullah SAW tu guru terbaik. Bukan sahaja diakui oleh orang Islam, orang bukan Islam pun buat kajian memang diakui guru terbaik, orang paling berpengaruh. Tetapi semua ke ikut dia, ikut Rasulullah tu? Tak. Malah ahli keluarganya, ada pakcik, saudara, bapa saudaranya pun ada yang tak ikut. Ada yang nak ancam bunuh dan sebagainya, yang musyrikin Mekah kan. Apatah lagi Ustaz Aidil, alah setakat orang tak ikut tu biasalah. Ya tak, Rasulullah aja ada yang tak ikut.
Jadi sampaikan aja, tuan-tuan sampaikan. Macam dekat satu tempat ni jemaah Masjid Nurul Hidayah Bandar Sri Alam, dia tanya soalan, tapi daripada soalan dia tu rupa-rupanya begini. Saya sampaikan sembahyang fardu ni kalau kita pernah tinggalkan dulu tanpa sebab, sengaja tinggalkan, dosa, kena taubat satu, menyesal, berazam tak nak buat lagi, dan cukupkanlah sembahyang sekarang ni, tambah lagi satu, qada. Bacakan kitab Sabil Muhtadin Littafaqquh fi Amriddin bagi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Saya bacakan, dia pun dengar. Jadi dia sampaikan kat kawan dia, dia nampak kawan dia dah suka sembahyang sunat. Dia kenal kawan dia ni dulu huha-huha tinggal sembahyang macam dia juga. Dia kotak, kawan dia tak kotak, sembahyang sunat itu, sembahyang sunat ini. Jadi dia pesan ginilah, aku ni ada belajar kitab gini-gini. Dia pun sebut dalam kitab semua kan, wajib kotak. Melawan nak taubat ni, melawan. Kata, kau tengok video ni, ada satu video ustaz juga lagi tinggi lah pangkat daripada Ustaz Aidil kan, popular. Ya tak? Jadi apa dalam video tu, tuan-tuan, kalau kita nak bertaubat sungguh-sungguh, insya-Allah Allah Taala terima. Itu dah cukup dah. Jadi dalam video tu tak ada sebut suruh qada solat. Memanglah mungkin video tu pendek, mungkin video panjangnya ada sebut, ya tak? Tapi mungkin juga tidak. Tapi yang disampaikan oleh si saudara ni tadi daripada kitab Sabil Muhtadin, yang si penceramah tadi guna ayat Quran saja. Itu pun tak ada sebut langsung kitab tafsir. Kan? Dah mula. Itu soalan dia ke saya. Oh, masya-Allah. Sampaikan aja tak apa. Orang nak dengar, nak ikut, alhamdulillah. Tak nak dengar, tak nak ikut, dia biasa. Saya pun lembutkan hati, tenangkan hati dia kan. Kita menyampaikan ni, itu awak baru kawan awak seorang. Saya ni yang nama jemaah kat sini lah tempat lain. Yang jemaah yang duduk kuliah saya ni, ingat semua ngikut. Sembahyang maghrib tu, kadang ada satu tempat tu 3-4 soft. Bila sampai waktu ceramah, balik berdodoi semua, tinggal satu soft tak sampai. Biasalah kan. Benda tu. Baik, jadi untuk kita tenangkan hati, Rasulullah SAW sendiri guru terbaik, tapi tak semua orang ikut. Jadi apatah lagi kita kan. Tak apa, yang penting kita sampaikan. Saya boleh. Ya. Ya, betul. Baik. Bagus juga. Sebab apa? Saya pernah terangkan, tapi mungkin perlu lagi penjelasan kan. Dalam kitab Sabil Muhtadin Littafaqquh fi Amriddin, panjang perbahasannya, saya cuba ringkaskanlah seringkas yang boleh. Saya ambil Bedeham ini tak kiralah bunyinya kuat atau perlahan, maknanya biasa Bedeham memang bunyilah. Kalau Bedeham tak bunyi tu tak dikira Bedeham lah. Biasa Bedeham paling tidak pun bunyi begitu. Jadi maknanya Bedeham ini bunyi perlahan, yang penting bunyilah kita dengar. Sama ada perlahan tadi tapi kita sendiri dengar ataupun memang kuat. Contoh, dua-duanya membatalkan sembahyang kalau bukan pada tempat bacaan wajib. Maknanya kalau kita nak baca Fatihah contohnya, tak dapat nak dibaca, nak sebut bismillah tu tak dapat. Melainkan bismillahirrahmanirrahim baru boleh sebut. Tak kala tu dibenarkan baca Fatihah Bedeham dibenarkan. Ada berapa tempat bacaan wajib? Yang pertama takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram nak sebut takbiratul ihram tak boleh, Bedeham dulu tak apa, lagipun belum masuk sembahyang. Yang kedua Fatihah. Biasanya Fatihah ni lah
Yang boleh dibenarkan berdehem kalau tak boleh baca. Kalau boleh baca cuma bunyi tak sedap, tak boleh juga. Tapi kalau bunyi tak sifat huruf tu tak dapat dibaca, sifat huruf tu tak sempurna, melainkan barulah sempurna sifat huruf tu, pun dibenarkanlah. Yang ketiga, tahiyat akhir, bacaan tahiyat akhir. Nak baca tahiyat akhir tak boleh, baru boleh. Sudah dibenarkan. Kemudian selawat selepas tahiyat akhir, dan beri salam. Nak beri salam tak boleh, kena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu 5 tempat dibenarkan berdehem. Masalahnya masa rukuk ni, Allahu Akbar, dan sami Allahu liman hamidah. Ya. Baik. Cerita sengaja tak sengaja berdehem ini dalam kitab Sabil Mu'tadin, kalau sengaja batal, tak sengaja tak batal. Malah kalau tak tahu pun berdehem itu membatalkan sembahyang, tak batal. Ustaz baik tak yang bagi tahu. Ustaz bagi tahu buat apa, kan saya dah tahu. Iyalah, memanglah itu hukum macam tu. Ya, orang yang tak belajar, tuan-tuan yang dah belajar tahu, dan makam tuan-tuan lebih tinggi daripada orang yang tak belajar. Satu orang dia memandu dengan lesen memandu di bawah, dia sembahyang, dia memandu lebih tenang hatinya. Roblok berapa banyak pun tak kisah. Berbeza dengan orang memandu tak ada lesen memandu. Ya tak? Nampak kelap-kelip sikit dah berhenti sekejap. Kenapa? Tak pun ada orang angkat lampu double. Dia kalau orang nak beritahu ada roadblock, dia double tau. Sap-sap. Itu tanda ada roadblock lah tu. Jadi sap-sap tukar. Yang ada lesen di sinilah. Kan? Tak tenang je, ada je. Rupa depan tu tak ada. Dia pergi angkat lampu tu, kereta belakang kita tak buka lampu. Oh, salah info. Tak. Ada je, tak tenang je, takut. Jadi orang sembahyang dengan ilmu dengan orang sembahyang tak berilmu tak sama darjatnya. Tuan-tuan dah tahu berdehem membatalkan sembahyang tu, darjat dah tinggi. Jangan pula ustaz ni baik tak ya bagi tahu jadi tak batal sembahyang. Itu kalau belum belajar. Maknanya yang lepas-lepas, sebelum yang kita tak tahu, kita berdehem, dah 60-70 tahun berdehem, inilah baru tahu. Contoh, bukan kat sini, tempat lain, baru tahu itu tak batal, sah, dimaafkan. Baik. Itu apa tadi? Berdehem. Bersin, kata ada setengah ulama kaul yang mutamad batal sembahyang. Tapi ada kaul dhaif kat belakang tu yang kita sebut tadi juga tak batal. Jadi kita ambil yang tu lah, yang tak batal tu kan, pasal bersin ni tak boleh elak. Kemudian apa lagi tadi? Berdehem, bersin. Kalau bersin kan? Ya saya. Bersin bila satu kali. Ya. Imam tadi ya. Imam bila situ. Bersin dapat 3 kali. Dalam Fatihah. Ya saya. Okey. Ikut kaul mu'tamad memang batal. Sekali pun dah batal. Tapi kita ambil lah kaul yang dhaif. Pasal apa? Susah nak menjalani tu kan. Kita ambil kaul yang dhaif, walaupun banyak kali tak batal sembahyang. Tapi jangan dilebih-lebihkan. Kalau dah bunyinya hajim, dah jangan lebih-lebih. Yang hajim jangan bunyi lebih lah. Kan? Kadang kita kalau bersin luas main tu hajim, macam-macam bunyi tu kan. Jangan dilebihkan. Kalau bunyi hajim tu je lah. Kemudian kalau dalam Fatihah tadi banyak kali boleh dibenarkan, cumanya Fatihahnya lama sikit lah. Lama sikit panjang tu kan. Baik. Mudah-mudahan terjawab lah berdehem, bersin, membatukkan diri. Sedawa. Baik, sedawa. Sedawa tu dalam kitab tak sebut sedawa, mengeluarkan nafas dengan bunyi kuat. Guru saya kata sedawa lah tu. Mana ada sedawa tak keluarkan nafas? Saya tutup mulut, saya sedawa. Cuba tutup hidung.
Itu keluar hidung tu, cuba tutup hidung. Tak bunyi. Tak bunyi. Dia maknanya memang keluarkan nafas lah tu, keluarkan udara. Jadi sedawa dengan sengaja pun membatalkan sembahyang. Kalau luar sembahyang, sedawa tu memang sihat, keluarkan angin. Tanya Dr. Selamat, ya tak? Tapi kalau dalam sembahyang, badan kau sihat, sembahyang kau tak sihat, ya tak? Batal sembahyang ni. Ada satu jemaah, kalau seorang dah sedawa, bersambung-sambung, nyaut-nyaut. Kang sana semua. Ya tak? Jemaah mana Ustaz? Adalah. Cakap jemaah mana kan banyak sangat keburukannya kan. Ustaz ni cerita keburukan, ini cerita hukum. Masalahnya kalau dah diceritakan hukum, ikut hukum tu tak apa. Tapi melawan pula. Udahlah, biarlah Ustaz Aidil dengan kitab-kitab dia adalah dia je yang betul. Pula. Baik. Jadi apa tadi? Kisahnya. Sembahyang berjemaah. Baik. Yang mana agaknya baik imam mundur gantikan makmum belakang ataupun teruskan. Mana satu imam. Baik. Baik. Jadi yang saya jawab yang ajibnya dulu kan. Kalau satu orang imam, maknanya kita nak berihem juga, tapi dalam tempat-tempat yang bacaan wajib itulah paling senang, contoh Fatihah lah dan juga tahiyat akhir. Maka yang terbaik kalau kita tahu diri kita, memang kita dah cuba baca. Kita cubalah baca dulu. Tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang terbaik lah. Maknanya yang afdal, kita jangan berhenti jadi imam, teruskan. Kita cuba dulu, tak boleh, dan kita ataupun kita baca boleh, tapi dia punya huruf, sifat huruf tu tak sempurna. Bismillah jadi bis apa, mungkin tak kena lah. Maka masa tu kita berdehem. Itu yang terbaik, yang afdal lah. Tapi kalau kita dah lah fed up lah, asyik berdehem je lah, berhentilah sembahyang sendiri tu kan, boleh juga. Cuma itu bukan yang afdal lah. Kemudian kalau bersin tadi pun sama. Bersin kita masih teruskan jadi imam. Kalau batuk, mungkin ni berkaitan dengan soalan Abang Rahman ya. Biasa yang kita tak tahan tu batuk. Batuk tu kan, dia gatal sangat tu kan. Jadi yang terbaik ialah kita tahan selagi boleh tahan. Sampai satu tahap dia terbatuk sendiri. Tak kala itu tak apa, dibenarkan. Kita bukan membatukkan diri, terbatuk. Contoh macam abang tu kan, dia terbatuk. Minta maaf ada contoh. Jadi kita bersangka baiklah dengan makmum lain. Tapi kalau yang bab sedawa tu, kalau boleh kita sangka baiklah kan. Kadang-kadang sedawa pun tak boleh tahan juga. Macam isteri saya, dia tak boleh mensedawakan diri dia sendiri. Macam saya boleh. Jadi kalau dia sedawa tengah sembahyang, tak sengaja lah tu. Tu kita boleh sangka baiklah. Jadi mungkin jemaah tadi tu memang semua sekali tak sengaja. Kalau nak sangka baik, kita dengan dianjurkan sangka baik. Ada orang boleh mensedawakan diri sendiri. Contoh macam saya. Sekarang ni tak ada rasa nak sedawa, tapi saya boleh sedawakan. Mungkin orang macam saya tak ramai. Jadi kita sangka baik yang jemaah tu tadi bukan orang macam saya. Mudah-mudahan terjawab je soalannya. Boleh, alhamdulillah. Abang Rahman insya-Allah. Baik, cukuplah kadar ni je. Boleh. Nak tutup. Ada imam. Ya. Sembelit bukan sembelit apa? Bosi. Kentut dengan urat.
tepuk bahu tu, tepuk kepala. Jadi tiba-tiba imam tu dah ambil wudu, sama boleh sempurna. Baik, itu yang bab tu kan yang lepas tu. Ya, kena ulang balik ni. Kita maaf sikit dulu ya. Jadi saya ulang balik soalan abang tu tadi ya. Imam sembahyang terkentut. Jadi dia pergi ambil sembahyang. Tapi dia bagi signal lah pada Bilal tu, dia tepuk Bilal tu supaya ke depan. Mungkin Bilalnya sama ada yang pertama tak ada ilmu. Itu sebab Imam Bilal dua-dua kena Imam Bilal dan juga makmum semua kena belajar. Jadi kalau imam batal, makmum ni tadi yang paling dekat dengan imam lah, belakang imam, sambung jadi imam kat depan Itu pun maknanya asalnya dia makmum jadi imam. Satu lagi perkara, tak ada yang jadi imam. Imam ambil sembahyang semua, ke depan balik, jadi imam balik. Macam mana tu? Baik. Surat 83 tuan-tuan boleh semak sama-sama. Niat mengikut imam, ini niat mengikut imam, bukan tamahab. Muka surat 84 atas sekali. Adapun imam sendiri tidak wajib berniat jadi imam untuk mengesahkan ia boleh diikut pada sembahyang yang lain daripada sembahyang jemaat. Malahan sunat sahaja berniat begitu. Kalau ia tiada niat sembahyangnya jadi macam orang sembahyang seorang diri dengan tiada mendapat fadilah berjemaah. Itu kalau dia memang awalnya jadi imam tapi dia tak niat jadi imam. Sekiranya ia berniat makmum dapatlah pahala jemaah, dia yang tak dapat. Sekiranya ia berniat pada pertengahan sembahyang, nescaya fadilat itu dapat dari sejak ia berniat, tidak yang dahulunya dengan tiada makruh. Adapun makmum jika berbuat demikian makruh. Sekiranya ia berniat pada pertengahan sembahyang, nescaya fadilat itu dapat. Ini pun dia daripada asal dekat depan ni. Cuma dia niat jadi imam tu pada pertengahan sembahyang. Jadi fadilat tu dapat dia sejak ia berniat. Dia tentang niat je. Jadi tentang sembahyang tu tadi, kalau asalnya kita nampak orang tengah sembahyang, kita jadi makmum dia, boleh. Jadi makmum masbuk. Tapi tak ada bab yang saya belajar setakat ni, tak ada bab imam masbuk. Jadi kalau si Bilal tu tadi dia ke depan, ataupun bukan Bilal, siapa-siapa yang paling dekat lah biasanya. Kalau yang paling dekat tak tahu, yang paling jauh pun tak apa. Tapi kalau saf belakang susah lah nak ke depan kan. Saf depan lah. Dia ke depan jadi imam, sah. Pasal tu dia masih dalam sembahyang jemaah tadi tu. Asalnya dia jadi makmum, kemudian dia ke depan jadi imam ganti, memang disuruh. Tapi kalau yang berlaku kes imam dah ambil sembahyang semua, dia kata tadi imam dah lah, ke depan balik lah jadi imam. Itu jadi imam masbuk. Tak ada dalam bab yang saya belajar setakat ni, tak ada lah. Jadi tak sah lah macam tu. Kena beritahu lah imamnya ya? Sebab dia apa nama ni, kira imam masbuk. Maksudnya kena beritahu makmum tadi, dah padamkan sembahyang, kita sembahyang balik. Itulah macam mana kan. Dia tak boleh terus masuk. Kalau dia masuk juga, maknanya ilmu dia tu pun